meeting is being recorded. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tisara Huri binti Muhammad Hamzi. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan tentang langkah-langkah untuk memupuk perpaduan dari segi kesenian, kebudayaan dan bahasa kebangsaan. Seterusnya, pengenalan. Bagi memupuk perpaduan etnik dan kaum di Malaysia dengan menggunakan wang peruntukan sebanyak RM500,000 yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada badan NGO kami, akan kami gunakan dari segi kesenian, kebudayaan dan bahasa kebangsaan. Sebagai contohnya dengan melakukan beberapa pameran serta kempen di setiap sekolah maupun dewan rakyat. Seterusnya, kesenian dan kebudayaan. Dengan mengadakan pameran seni kebudayaan di setiap Dewan Serbaguna ataupun Dewan Rakyat bagi tujuan menunjukkan bahawa Malaysia juga mempunyai pelbagai jenis etnik yang hidup secara bermuafakat. Contohnya dengan menunjukkan seni-seni lukis dan ukiran. Seterusnya adalah irama tradisional. Jadi kami ingin mengadakan irama tradisional kerana variasi muzik tradisi di Malaysia adalah hasil campuran pelbagai etnisiti di negara ini. Istimewanya pelbagai etnik termasuk kaum majoriti Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India serta Bumi Putera Sabah dan Sarawak bergabung menghasilkan alunan muzik nusantara yang unik. Jadi untuk irama tradisional kami boleh menggunakan peralatan ghazal, nobat, seruling Cina, kabal dan juga dondang sayang. Seterusnya. Lalu untuk tarian tradisional pula, kami boleh melakukan tarian anak gembala daripada Melayu, tarian seni daripada Cina, tarian barat anak yang daripada India dan banyak lagi daripada Bumi Putera Sabah dan juga Sarawak. Itu sahaja daripada saya. Langkah seterusnya adalah pameran dan aktiviti perniagaan kuih-muih tradisional. Kami bercadang mengadakan pameran yang mempamerkan jenis-jenis makanan dan juga kuih-muih daripada pelbagai kaum dan juga etnik di Malaysia. Sebagai contoh, seperti kaum India, mereka terkenal dengan kuih maruku, manakala kaum Cina pula terkenal dengan kuih bulan. Dengan adanya pameran ini, peniaga-peniaga kuih-muih daripada pelbagai kaum dapat memperkenalkan kuih-muih mereka serta dapat menjana pendapatan mereka juga. Kesan daripada pameran dan aktiviti perniagaan kuih-muih ini kita dapat mengetahui dan juga rasa pelbagai kuih-muih tradisional daripada pelbagai kaum dan dari situ juga kita dapat membina perpaduan antara kaum dan etnik. Seterusnya, aktiviti permainan tradisional. Kami bercadang untuk mengadakan pertandingan permainan tradisional seperti bermain congkak, batu seremban, seni lukis, wow bulan, sepak raga, pertandingan menangkap ikan menggunakan bubu, berlari dalam bumi, berjalan menggunakan terompah dan juga pertandingan larian umpuh kelapa. Dengan adanya pertandingan permainan tradisional ini, kita dapat menyatukan serta mengeratkan lagi perpaduan antara kaum di Malaysia. Seterusnya. Seterusnya adalah bahasa Melayu sebagai lambang jati diri yang dikongsi masyarakat berbilang kaum. Wajar bagi kami semua, pihak sedar bahawa nilai bahasa adalah sejajar dengan budaya dan kebudayaan yang ada di negara Malaysia dan ianya wajib untuk diterapkan di dalam diri masing-masing. Pelbagai program yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan adalah bagi menegakkan nilai bahasa Melayu kepada masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Kehalusan nilai bahasa Melayu itu sendiri kelihatan begitu indah dan sungguh estetik. Seterusnya ialah sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. Yang pertama ialah mempertahankan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Yang kedua tidak melayan tuntutan untuk menghidupkan semula sekolah aliran Inggeris di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang ketiga ialah mengambil tindakan segera untuk menjadikan pembelajaran bahasa Melayu pada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah sebagai pengalaman yang menarik, berkesan dan memikat dengan menggunakan pelbagai bahan kreatif dan inovatif. Akhir sekali ialah
memperjelas dan memperincikan perancangan dan pelaksanaan MBM dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk membantu pentadbir dan guru melaksanakannya dengan berkesan di sekolah. Seterusnya, saya beri kepada kawan saya. Seterusnya lagi. Toleransi penggunaan bahasa di kalangan masyarakat pelbagai kaum. Kita haruslah faham bahawa masyarakat di Malaysia berbilang kaum, maknanya juga akan berbilang bahasa dan budaya. Disebabkan itu, antara cara untuk merapatkan kaum-kaum di Malaysia, bahasa kebangsaan dipilih untuk menjadi bahasa rasmi. Bahasa kebangsaan digunakan bagi dua belah pihak yang berlainan kaum dan berlainan bahasa untuk berkomunikasi dan mendapat satu kesefahaman yang sama. Namun ini tidak bermakna bahasa-bahasa selain bahasa kebangsaan diremehkan atau dipandang rendah. Oleh itu, kita haruslah bertoleransi dalam penggunaan bahasa di kalangan masyarakat pelbagai kaum dan tingkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kepelbagaian budaya dan bahasa dengan membuat kempen dan syarahan di seluruh Malaysia, khususnya di sekolah-sekolah menengah dan sekolah-sekolah rendah. Next. Kedudukan bahasa Melayu di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah diiktiraf oleh pemimpin kita dan ia berperanan dalam memupuk paduan kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia. Maka kita perlulah mengikut dan mematuhi peraturan tersebut dan bercakap dalam bahasa Melayu dan mengambil ia sebagai bahasa pengantara kita, bahasa kebangsaan kita. Selain itu, kita juga boleh menganjurkan kempen berkomunikasi dan membaca dalam bahasa Melayu di sekolah supaya ia dapat memperfasihkan percakapan bahasa Melayu dari kecil lagi. Seterusnya. Apa itu masalah polarisasi kaum? Masalah polarisasi kaum ialah masalah melebihkan kaum tersendiri dalam kalangan individu di masyarakat Malaysia. Disebabkan masalah ini, terwujudnya masalah lain seperti terjadi 13 Mei 1969. Kita haruslah menentang ketaksuban agama dan ekstremisme kaum, sebaliknya berpegang kepada kesederhanaan. Masyarakat harus memberi perhatian serius kepada konsep perpaduan dan kebersamaan berdasarkan nilai-nilai murni dan integriti yang diajar dalam semua agama. Kepelbagaian kaum dalam Malaysia adalah aset yang harus dibanggakan oleh negara dan rakyatnya. Selain itu, cara-cara mengarahkan masalah ini ialah dengan membina perpaduan dari awal pendidikan dan menerapkan prinsip-prinsip masyarakat harmoni pada semua kalangan umur. Next. Kesimpulannya, inisiatif penganjuran kempen dan aktiviti lain ini dapat memberi perfahaman tentang sebab penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ia juga dapat membuang sifat resis yang ada pada sisi setengah masyarakat. Dan dengan penganjuran kempen dan anjuran sebegini, ia dapat membentuk dan memupuk semangat kebudayaan setiap etnik dan juga dapat memperagakan keunikan etnik-etnik yang ada di Malaysia. That's all. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum.